Kalau boleh digambarkan, zaman sekarang seperti era attention seeker atau meraih perhatian. Lebih-lebih lagi dengan teknologi terkini, dengan adanya pelbagai aplikasi media sosial untuk berkongsi segala aktiviti yang dilakukan. Antaranya melalui Facebook, Instagram dan paling laju informasinya ialah aplikasi TikTok. Terdapat pelbagai pengisian kandungan media sosial. Ada yang berunsur jenaka, sedih dan ada juga yang cuba menarik perhatian dengan memaparkan video amal ibadat. Setiap orang mempunyai pandangan berbeza mengenai sesuatu yang dipaparkan dan dilihat. Baru-baru ini, pempengaruh terkenal menjadi tumpuan seketika kerana berkongsi video membantu kaki tangan wanitanya bergelut mencium Hajar Aswad sehingga menimbulkan pelbagai perspektif. Pada pandangan umum, perlukah seseorang individu itu, terutama mereka yang dikenali ini, menyiarkan aktiviti ibadat di laman sesawang media sosial? Orang kata nak buat ibadat tu kita up to kita dengan kita punya Tuhan Allah, betul tak? So kita tak perlu nak tunjuk yang kita ni nak buat solat ke apa, tak, bukan nak kata tak boleh, cuma for what kau nak tunjuk kat orang? Pada pendapat saya tak perlu pun kalau nak record, kalau nak kata nak ajak orang beribadah, just cakap je lah nak beribadah, tak payah pun nak tunjuk yang awak tu solat semua macam terpaling agama lah, macam tu lah. Bagi saya macam kalau nak buat konten pun berpada-pada lah. Macam ada je orang buat konten beribadah juga, and then benda tu kadang-kadang perlu untuk kita nak tunjuk kat orang, nak ajak orang untuk beribadah, tapi adalah dia punya batasan dia. Pun je lah macam mana pun, dia kecaman tu biasa, kat mana-mana pun ada kecaman. Patutnya kita kena sentiasa dalam moderate lah. Kalau kita beribadah, dalam buat apa saja amalan, orang lain, netizen will always have other perspective yang dia lupa nak fikir that consequence yang orang lain punya pendapat tu. So yeah, whenever we post something, I rasa kita kena sentiasa think about consequence on both side. Apa orang akan fikir, apa yang kita akan fikir, sebab especially kalau you are a public figure. Tepuk dada, tanya selera. Tidak perlu melampau tetapi memadai dengan kandungan yang dipaparkan memberi manfaat buat semua. Itulah dia masalahnya. Lain netizen, lain pendapat. Dengan 30.8 juta pengguna media sosial di Malaysia yang aktif, maknanya log dalam akaunnya sekali sebulan. Itu dia. Kenapa Uncle pakai purple? Sebab hari ini ada istimewa sikit kan, kerana pengaruh kita juga semuanya purple, ungu begitu. Baik, kita nak bincangkan secara ilmiah, kita nak bawakan juga individu yang matang sebab daripada perspektif yang lebih terang dan juga dapat memberikan impak untuk hari menonton pagi ini. Dia Syai. Kita bawakan Nur Suhaili Muhammad Amin ataupun anti purple. Kali ini purple jenis apa? Dia lilac ini, gitu. Ini dusty purple. Oh, dusty purple. Sorry, kita ni lelaki ni senang. Ungu, perang, oren dan sebagainya. Ada dusty. Dia dekat 48 warna ungu. Itulah dia. Okey. Dan digantikan dengan Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz. Beliau adalah pencerah kanan program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Terima kasih bersama kita di Mek Syai. Sama-sama. Terima kasih sudi menjemput. Tak ada masalah langsung kerana ini menggunakan satu masalah yang kata dia semakin kalau bersilih ganti tahun ni semakin parah saya lihatkan. Jadi semuanya tercetus kali ini dengan suatu video yang tular di Tanah Suci Mekah, dan apa yang berlaku di sana menimbulkan kemarahan. Ada yang kata tak ada salah. Jadi kita merujuk kepada pengaruh yang berpengaruh, hampir 1 juta pengikut di TikTok yang anti purple. Jadi anti purple bila nampak berita macam ni dan juga komen daripada netizen, pendapat anti purple sebagai pengaruh. Pendapat peribadi anti sendiri. Ya, saya. Beribadat, kalau kita nak tunjukkan sisi baik tu, okey. Tapi jangan keterlaluan lah sampai mengaibkan dan memalukan diri. Sebab ada setengah orang ni dia perlu didorong atau dia mendapat inspirasi daripada orang lain kan. Mungkin pada dia apa yang terjadi baru-baru ni tak okey, pada dia okey, dan ada setengah kata macam it's too much kan. Dia bergantung pada individu juga. Tapi kalau pada anti sendiri, tunjuk kita beribadat, tunjuk tapi jangan keterlaluan. Tak apa kalau pada anti, kalau untuk konten tu tunjuk okey. Tapi jangan over macam tu. Ada batasan. Ada batasan. Okey, Doktor lah, sebab zaman sekarang ni semua orang berkiblatkan kepada
kandungan media sosial kan pun sentiasa di tangan. Jadi semua orang bertumpu ke arah itu. Jadi menyebabkan kadang-kadang isu yang sensitif pun mereka terpaksa ada lakonan semula. Benda-benda itu tak perlu kan. Kadang kita tengok orang nak pergi masjid tapi dengan gaya-gaya macam sinematografi. Itu yang baik. Tapi sisi lain pula dia mungkin provokasi yang berlaku pergaduhan dan sebagainya sehingga menimbulkan ketidaksenangan orang untuk beribadah. Pandangan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin yang menonton pada hari ini. Terima kasih kepada Fedri dan juga Nas serta rakan saya Anti Purple. Sebenarnya saya baru dengar tentang ni. Okey. Jangan marah Anti Purple, jangan marah. Bukan semua orang ikut Anti Purple, jangan marah. Okey, jadi bercakap pasal mempamerkan, menunjukkan sesuatu. Seperti mana Anti Purple sebutkan, kita boleh menunjuk. Itu pandangan beliau lah. Tapi bagi saya, setakat mana perlu ditunjukkan? Apa yang perlu ditunjukkan? Itu yang menentukan kebijaksanaan seseorang. Bukan semua perkara perlu ditunjukkan. Apalagi bila kita bercakap tentang ibadah. Ibadah ini adalah di antara kita dengan Allah. Sama ada dari segi perbuatan atau percakapan atau apa sahaja. Tetapi bukan semuanya perlu kita perlihatkan kerana benda itu kita takut mengundang rasa riak. Itulah yang paling ditakutkan. Itu pandangan saya lah. Bila doktor cakap pasal takut mengundang riak tu, penanda aras tu lain untuk setiap individu. Itu yang diutarakan oleh Anti Purple sebentar tadi. Jadi dari segi psikologi, di mana garisan dia tu, di mana suatu perkongsian daripada sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang negatif? Okey, bagi saya untuk mempermudahkan kita untuk memahami konteks perbincangan hari ini, sebaiknya kita ambil apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, iaitu yang bersederhana. Maksudnya kita semua dituntut untuk bersederhana. Maksudnya dalam kita mempamerkan sesuatu, dia tidaklah sampai jatuh kepada riak yang saya sebutkan tadi. Kerana kalau mengikut Imam Al-Ghazali, ada 4 perkara yang menjadi kita kata sebagai masalah kepada orang-orang yang baik ni, iaitu rasa riak. Riak ini kita mempamerkan, kita menunjukkan kebaikan kita kepada orang. Yang kedua adalah ujub. Ujub ni kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa. Yang tadi kita pamerkan. Kan? Okey, yang seterusnya sum'ah. Sum'ah ini kita bercerita pula kebaikan kita. Bercakap untuk orang memuji kita. Dan yang terakhir adalah takabur, memperbesar-besarkan apa yang kita buat. Jadi untuk melihat garis bagi saya, kematangan itu penting. Kita lihat kepada tujuan, niat. Al-umur bi maqasidiha. Kita tahu bahawa setiap perkara itu dinilai dengan tujuan ataupun niat seseorang. Kan? Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara dinilai dengan niat. Maksudnya apakah niat seseorang? Apakah tujuan seseorang? Apakah matlamat seseorang? Tetapi kita juga tahu bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Itu dia. Baik. Nanti nak tanya sebab pada peringkat permulaan kita buat konten untuk suka-suka kan, untuk ceria-ceria. Tapi lama-kelamaan bila orang melihat Anti sebagai figura, orang letakkan sebab Anti ni dah popular, ada tanggungjawab untuk juga berdakwah lah. Kadang-kadang kita ingat kita nak suka-suka je, tapi kita diangkat macam okey, dah popular, kena ada tanggungjawab untuk memberikan kebaikan. Jadi tertekan tak bila mana orang kata apa mungkin benda baik yang tidak kongsikan? Kan nak kongsi pasal mungkin fast card tukaran yang cantik ke, tiba-tiba orang kata fast card. Macam Anti ni kena tunjuk sesuatu yang baik ni, bersedekah ke, buat apa ke, tertekan tak macam tu bila orang meletakkan persepsi? Tak ada rasa tertekan sangat, cumanya bila kita buat macam contoh Anti ada buat jualan amal apa semua, Anti tarik orang untuk sedekah. Okey, pada setengah orang kata buat apa nak tunjuk, ada setengah netizen kata buat apa nak tunjuk, tapi ada setengah cakap aku belum sedekah lah. Bila tengok video Anti terus aku macam hari ni terima kasih Anti sebab ingatkan. So pada Anti konten yang kita buat tu kalau dapat beri faedah, maksudnya kan dia orang tu ada benda yang aku belum buat, aku tengok konten ibadah ni, aku lupa tahajud, contoh kan. Jadi macam Anti ada juga yang cakap negatif lah, of course kan, tak perlu tunjuk. Tapi pada Anti selagi tak keterlaluan, InsyaAllah. Siapa sekarang ni pembimbing setia? Suami ke, anak-anak ke? Suami lah, anak-anak. Tolong belakang. Suami lah yang jadi. Of course lah, Uncle Couple. Tak, suami menjadi macam, kalau di TV tak ada LPF kan? Suami di rumah tu macam mana dia? Okay, bila dah pas baru boleh post. Untuk LPF, anak Aunty. Anak. Dia akan kontrol ya, betul. orang tu. So dia akan pastikan
konten-konten nanti tak keterlaluan lah sebab dengan usia macam ni. So kita pun nak jaga kita punya. Betul. Ya? Okeylah, sebagai seorang pengaruh juga, kalau kita kata dua jenis pengaruh yang mengeluarkan konten yang seakan sama tentang sedekah. Jadi orang ni dibenci, orang ni pula disukai, tapi konsep ni tetap sama. Sedekah, adakah budi pekerti seorang pengaruh tu menjadi pengaruh untuk mereka di luar? Ya, pada anti punya pandangan memang betul. Sebab kita memang tak boleh puaskan hati semua orang kan. So mungkin pada netizen yang ni dia suka dengan pengaruh ni. Jadi apa saja yang pengaruh tu buat, okey, dia boleh terima. So mungkin juga ada setengah orang tak suka. Jadi macam walaupun dia buat benda tu betul, sedekah dia pun tak over, tapi sebab dia tak suka pada figura tersebut contohnya, jadi memang akan ada sedikit glitching lah kat situ pada nanti. Glitching gitu. Sebab untuk saya, bila pengaruh ni berpengaruh, mereka ada puak-puaknya tersendiri. Betul. Dan selalu, saya rasa Abang Fetri kita pun dah biasa dengan puak-puak ni. Dia pun ada social media hebat dia juga kan. Tapi bila puak ni bergaduh antara satu sama lain, kerana konten yang dikeluarkan oleh pengaruh-pengaruh di sana. Jadi daripada golongan mereka yang follow pengaruh ni, dia ni pula follow yang ni. Diorang pula bergaduh antara satu sendiri. Jadi dari segi psikologi pula boleh ulaskan sikit. Okey, itu yang sebenarnya kita tak mahukan kan. Bila ada puak-puak yang bertelaga, sebab itulah sebagai seorang pempengaruh, tanggungjawab itu sangat besar untuk memastikan sama ada puak-puak yang menjadi pengikut kita itu betul-betul mengikutlah. Seperti mana yang Anti sebutkan tadi, kita nak spread kindness. Kita tahu kindness is escalate. Dia boleh merebak, dia boleh pergi kepada sesiapa. Tetapi bila kita cakap ibadah itu, bukan semua perlu kita tunjukkan. Sama kadang-kadang kita tengok masyarakat hari ini solat tarawih, ambil selfie, bergambar, hantar dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya boleh mengundang, macam saya kata, perkara-perkara yang tidak baik. Maksudnya dekat sini, bila kita buat perkara sedemikian, kita mengharapkan ganjaran, orang like. Itu yang kita sebut sebagai like economy. Maksudnya kita mengharapkan orang like, orang komen, orang share segala-galanya kan. Jadi itu ganjaran-ganjaran itu sebenarnya satu reward kepada kita sebenarnya. Tapi lama kelamaan kita akan bergantung. Dari sudut psikologi, kita akan bergantung seperti mana kita ambil substance abuse. Kita bergantung. Ada satu bahagian di otak kita yang akan nak lagi buat lagi. Dikeluarkan dopamin ya? Ya, dopamin. Ya, bagus. Itu hormon-hormon gembira. Maksudnya kita rasa seronok berkongsi perkara tersebut dan kita rasa nak buat lagi, dan akhirnya mungkin kita akan tergelincir kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab bila saya tengok bila dah masuk Ramadan, saya fikirkan orang akan berdamai kan, tak ada mungkin tulis yang buruk-buruk. Tapi mengejutkan dia tengok ya betul pergaduhan tulisan ni memang tak tersebutlah saya. Orang bergaduh, orang buat macam biasa padahal Ramadan kan. Kenapa tak ada suasana impak itu, Doktor rasakan kenapa? Padahal kita orang memang umumkan satu masuk Ramadan, kita bayangkan orang akan mengunci tangan semua, tak tulis apa-apa, tapi nampaknya begitulah. Ya, saya rasa kawalan diri itu sangat penting kan. Self control, self regulation sangat penting untuk kita buat perkara tersebut. Seperti Nas sebut di awal tadi, kita ada lebih kurang 30 juta orang pengguna media sosial. Kita sebut tentang community digital. Kita sebut tentang sekarang ni era revolusi 5.0 di mana di hujung jari. Betul. Media sosial ni pun kalau kita tengok laporan SKMM, golongan remaja antara 16 hingga 64 tahun melayari media sosial hampir 9 jam. Wow. Jadi maksudnya dekat situ itu satu jumlah yang sangat, satu jangka masa yang sangat lama untuk melayari media sosial. Jadi dekat situ kita melihat kenapa manusia buat perkara sedemikian adalah untuk mendapatkan keperluan dari aspek kognitif mereka. Maksudnya dekat sini bila dia dapat ilmu, dapat sharing, dia rasa seronok kognitif. Dari sudut emosi mereka rasa gembira. Selain daripada itu, ada satu lagi disebut sebagai keperluan integratif personal, di mana orang berkongsi sesuatu adalah untuk status, untuk image, untuk branding, untuk meniaga dan sebagainya. Itu juga menyebabkan mereka buat perkara sedemikian. Selain daripada itu, untuk tuntutan sosial, ada setengah orang berkawan dan sebagainya kan. Itu antaranya lah. Baik. Ada juga komen di Facebook di MHI dapat kita kongsikan, dapat kita baca bersama. Komen daripada Pak Engah Berbok. Tak molek terlawan buat untuk konten, bimbang ada unsur riak walaupun mereka mampu. Ulama pun pernah menegur. Wallahualam, kata Pak Engah Berbok.
Nur Zilawati dan Anis pula, perkongsian ibadat itu bagus, dikongsi yang baik-baik asalkan jangan sampai hanyut. Anti purple pun anggur. Itu. Tuan Zaid Fahan pula, ada setengah orang cemburu bila nampak perbuatan kita lebih baik berbanding dia. Jadi dalam komen-komen yang kita nampak di sini, mungkin pendapat anti purple. Anti buat apa? Kalau ada yang negatif, block ke, macam mute ke apa, untuk tidak mengganggu kita punya fikiran. Kalau anti memang anti agak koyak lah kalau baca yang negatif tu. So anti akan filter komen. So anti akan pilih untuk tidak baca langsung. Sebab untuk anti punya mental health kan. So betul macam dia cakap tadi, pendapat dia sama dengan anti tadi. Cuma jangan sampai hanyut kan. Maknanya kita ambil sebagai sisi baik, orang tunjuk ibadat untuk menggalakkan kita atau untuk menarik kita, untuk menginspirasikan kita. Yang itu sisi baik yang anti boleh nampak. Ibadat yang perlu ditunjuk-tunjuk, tapi jangan sampai hanyut. Jangan over lah. Mungkin saya nak tanya tanggungjawab pempengaruh pula ya. Saya tahu banyak pempengaruh untuk menjaga kesihatan mental mereka, dia mute je atau dia block saja dan sebagainya. Tapi terutamanya bila kita cakap tentang sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, dan timbul pula komen macam kalau baca ni memang batal puasa lah kan. Jadi adakah mungkin tanggungjawab seorang pempengaruh untuk menjawab dan kata sabarlah, tak baik dan sebagainya? Pendapat Anti? Anti ada dapat belajar daripada pengaruh yang lain yang mental diorang sangat kuat. Okey, bila diorang dapat kecaman yang teruk-teruk tu, diorang akan reply dengan cara yang sangat berhemah. So macam Anti, kalau selagi Anti rasa Anti boleh reply dengan cara berhemah, walaupun komen tu sangat menusuk jiwa, memang sakit hati, Anti akan cuba. Jadi sebab kawan-kawan ajar kan, okey, kalau dia kata macam ni, kita cakap Alhamdulillah. So kita bagi balik feedback yang baik pada dia. So dia nak reply yang tak baik pun dia macam dia fikir dua kali. Macam itulah pengaruh nak. Baik doktor, mungkin nak beri nasihat sikit supaya kita tidak menjadi manusia yang mencurah air di daun keladi ya. Tak ada kesan ataupun masuk telinga kanan tak sempat telinga kiri dia keluar balik dah. Dia tak nak dengar sebab kita dah agak Ramadan ni kita dah jaga etika ataupun jadi orang yang lebih matang, tapi terlalu banyak wira papan kekunci yang bersembunyi di sebalik akaun palsu untuk menjadamkan emosi dan ibadah orang lain. Apa pesanan doktor? Okey, terima kasih. Bagi saya, orang melayari media sosial ni antaranya untuk ekspres diri mereka, untuk memperlihatkan diri mereka. Selain itu, untuk kita panggil sebagai validasi sosial. Maksudnya bila dia pakai cantik, orang suka, orang puji dan dia rasa seronok. Kan, dia bermakeup ke kan, hari ini dia OOTD dan apa sahaja yang dia buat itu ada pujian, ada reward, ada like dan sebagainya. Itu yang mereka mahukan. Tetapi kita takut macam mana yang Anti sebut tadi adalah kepada ke arah kesihatan mental tu. Maksudnya kepada bila dikecam, bila dikutuk di media sosial ini akan memberikan rasa-rasa yang pelbagai tu. Kita kata bad emotion. Benda-benda tu yang membawa kepada masalah kesihatan mental lah kita sebut kan. Bila kita dah tak boleh berfungsi dengan baik, mungkin kita boleh balas di media sosial seperti mana Anti Purple sebut, tapi bagaimana keadaan kesihatan mental kita di rumah bersama keluarga dan sebagainya, sejauh mana dia memberi kesan pada kita. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini, seperti mana tadi disebutkan kita dah 7 hari kan, jadi kita nak kan sesuatu yang baik lah. Maksudnya sentiasa muhasabah diri, bermujahadah bila nak post sesuatu, bila rasa riak dan sebagainya, takut mengundang riak dan sebagainya, sentiasa bermujahadah. Okey, baik, terima kasih doktor dan pengusian doktor, dan saya suka pengakhiran doktor tadi, matlamat kita untuk beribadah tidak menghalalkan cara. Itu satu yang kita kena terap. Dan juga terima kasih kepada Anti Purple kita, semoga sampai 1 juta follower insya-Allah. Dan kita pun memang niat untuk ibadah doktor, tapi perlu ada peraturannya. Contohnya macam kita nak berterawih kan, tapi kita halang kereta orang lain. Perlu je ada peranan orang yang berpengaruh ini untuk memberi nasihat ya. Terima kasih Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz, pencerahkan program kaunseling Fakulti Kepimpinan Perusahaan USIM, dan Puan Nur Suhaili Muhammad Amin Anti Purple berkongsi. Purple apa hari ini? Teruskan kelembutan anda. Ingat talam keladi macam ni. Itu kan. Tiba-tiba lapar pula nak makan aiskrim Malaysia pula.